Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pada pagi ini seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, seperti yang MC juga kenalkan tadi, saya Puan Siti Rahayu binti Muhammad Yusof. Saya merupakan seorang pustakawan kanan di Pustakaan Abdul Razak dan juga merangkap pengerusi EXA untuk tahun 2021 hingga 2022 lah. So hari ini seperti yang saya maklumkan tadi, kita akan kongsikan pelaksanaan ataupun inisiatif yang telah dijalankan oleh PITAR untuk aktiviti EXA. Okay. Alright, so hari ini saya akan kongsikan ada 5 perkara penting yang yang saya nak kongsikan pada hari ini, iaitu pengenalan pada EXA, objektif, kenapa kita adapt EXA ni dalam kita punya agensi lah ataupun kita punya department, dan yang ketiga adalah elemen-elemen baharu di dalam EXA. Okay, kalau sebelum ni mungkin tuan-puan dah familiar dengan orang kata amalan 5S dan sebagainya lah, actually ada banyak lagi. So tetapi apa bezanya EXA dengan amalan 5S sebelum ni? So kita nak tengok elemen-elemen baru di dalam EXA tu sendiri. Lepas tu yang keempat adalah kita nak tengok pelaksanaan EXA di PITAR tu sendiri. So that boleh bagi idea, boleh bagi orang kata sedikit info kepada tuan-puan semua untuk melaksanakan EXA di tempat masing-masing. Okey, yang kelima adalah perancangan. So kalau tengok ni perancangan EXA PITAR tahun 2021-2022 ni, kita dah kalau tuan-puan sedia maklum kan, kita pun di zaman pandemik ni. So macam mana kita pelaksanaan EXA tu? Dah kita tak boleh nak berkumpul ramai-ramai, nak buat gotong royong tak boleh. So macam mana? So kita di PITAR sendiri, jawatankuasa juga mengambil inisiatif-inisiatif yang selari dengan keadaan pandemik sekarang ni. Okay, so kita akan share lah. Alright, sedikit pengenalan mengenai EXA. For those yang tak berapa sure lagi EXA tu apa, actually kalau tengok ni di screen ni, dia telah diperkenalkan pada Januari 2014 kepada semua untuk penjanamaan semula amalan 5S di sektor awam ni sebenarnya. So kalau tengok dekat screen ni, penjenamaan semula 5S ni apa benda? So maksudnya dia ada tambah baik kepada amalan 5S yang sebelum ni. Okay, apa amalan-amalan yang 5S yang ditambah baik? Iaitu dia ada 5 kategori dia. Ada 5 elemen yang baru, iaitu image corporate, creativity dan inovasi, amalan hijau, persekitaran kondusif dan kepelbagaian agensi. So kita tengok satu persatu lah. Okay, sorry. Okay, kalau tengok dekat sini, ini adalah objektif utama EXA ni. Objektif utama adalah untuk meningkatkan image corporate. Okay, kalau tengok kat sini, image corporate ni, kalau tengok kat skrin saya, tengok apa yang paling penting. So kalau image corporate ni adalah untuk mempamerkan image corporate jabatan dengan mengurangkan hiasan yang berlebihan. Okay, seperti yang kita sedia maklum, contohlah kalau di library, bila you datang library, bila you tengok dekat, you masuk ke pintu hadapan and then you dah masuk ke area kaunter dan sebagainya. So you dah tahu dah. Okay, kalau you tak tahu itu library pun, bila you masuk, ini library ni. So that kita dah memberi satu a good impression kepada customer ke, kepada patient ke, kepada pengguna sekalipun, tentang siapa kita. Dia dah buka pintu. Okay, saya sambung semula. Seronok kita tengok iklan tadi kan. So harap tak berulang iklan tadi. Okay, so saya sambung balik mengenai image corporate tu tadi. Okay, so pelaksanaan EXA ni adalah untuk memastikan kita dapat menonjolkan image corporate tu kepada pengguna ataupun customer. Okay, and then kalau macam saya cakap tadi tu, kalau you datang library, kita dah tahu dah dia punya senario, dia punya suasana, dia punya ambience tu, kita dah tahu ini ada library.
So kalau macam di fakulti perubatan ke, fakulti dentistry ke, so maksudnya macam mana how you want to portray to people outside to recognize you. Lepas tu tengok dah pintu depan dah tahu dah kan. So that's how this is very important for corporate image tu untuk membantu you memberitahu kepada pengguna ataupun kepada customer siapa you sebenarnya, apa fungsi bahagian you dan sebagainya lah. So ini sangat-sangat penting. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh yang lain lah. Okay. Yang kedua adalah creativity dan inovasi. Ini adalah sangat-sangat penting dan dititik beratkan di dalam elemen baru di dalam EXA, iaitu creativity lah. So maksudnya ini sebenarnya menggalakkan juga staff di bahagian masing-masing untuk menjadi lebih kreatif. Orang kata dalam masa yang sama dapat menjimatkan orang kata sumber kewangan dan sebagainya. So kalau tengok dekat sini, actually you boleh google sendiri apa orang kata jenis-jenis kreativiti yang you boleh laksanakan di pejabat. Kalau tengok kat sini baldi tu kita boleh letak buat tempat letak payung dan sebagainya kan. So maksudnya tengok menggalakkan pelaksanaan aktiviti dan kreativiti, best practice lah dipanggil, untuk meningkatkan kualiti dan kualiti productivity warga kerja agensi lah. So maksudnya di tempat masing-masing, contohnya di fakulti perubatan, so you all boleh amalkan creativity. So maybe ada macam saya di department saya, kita pun bila dah kita melaksanakan EXA ni, ada ramai pula yang saya find out staff-staff saya yang kreatif. Orang kata kreatif dan inovatif. Saya pun tak terfikir nak buat macam tu. Tapi di dalam satu department tu mesti ada seorang dua yang begitu kreatif dan dapat membantu kita untuk orang kata menzahirkan kreativiti department berkenaan lah. So kalau ini sebenarnya menggalakkan satu orang kata macam mana nak cakap mencungkil lah bakat seseorang staff tu untuk selain daripada dia punya kreativiti dia dalam orang kata melaksanakan tugasan yang diberi, selain daripada itu dia juga dapat membantu untuk orang kata menzahirkan satu persekitaran yang kondusif dan orang kata amalan ni dapat menjadi contoh kepada staf lain. Bila seorang staf yang buat, itu ramai yang bila kita dah laksanakan EXA ni, saya tengok bila ada seorang staf saya yang kreatif, tiba-tiba ada lagi yang menunjukkan kreativiti masing-masing lah. So dalam masa yang sama, diorang ni bekerjasama untuk menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif daripada yang diorang hasilkan lah. So benda ni dapat menggalakkan orang kata aktiviti bersama rakan sekerja, bersama bos dan sebagainya. So maksudnya benda ni dapat dihasilkan dalam satu keadaan yang orang kata tidak tertekan. Dia bukan macam kerja jadi you nak ni kan, tapi benda ni dihasilkan dalam keadaan yang tidak tertekan lah. So this is very good for orang kata work environment. Sebab itulah elemen ni sangat penting di dalam EXA. Okay. Amalan hijau ni pun adalah salah satu dia punya cabang dia sebenarnya. Daripada hasil daripada kreativiti tadi tu, kreativiti yang you all buat tu, terhasillah juga salah satunya adalah amalan hijau. Kalau tengok kat sini ada recycle bin lah. Recycle bin pun doesn't reflect tu mana yang kita kena beli ataupun tak. So, kalau tengok dekat sini, contoh dekat Google pun banyak. Orang kata amalan hijau ni daripada bahan-bahan yang terbuang. So maksudnya kita ni dapat juga orang kata amalan EXA ni dapat juga orang kata mencungkil orang kata kita punya sifat kita punya towards go green ni, maksudnya untuk menjaga alam sekitar. So maksudnya kita dapat kalau tengok dekat sini, kita ni dapat orang kata dalam masa yang sama kita menyokong kepada kempen kita semula, dapat go for penjimatan dan sebagainya. So benda-benda ni you all boleh hasilkan di tempat you all masing-masing.
Maksudnya di department masing-masing sediakan satu ni, sebab EXA dia memang ada one of the criteria, you all kena menyediakan satu sudut khas untuk EXA. So dekat situ lah, kalau tengok dekat gambar ni, kalau you all nampak, alright, so kat sini ada dia punya sudut EXA dia. Sudut EXA tu dia ni lah, letak semua contohnya apa-apa yang dia nak kita semula ke, dia punya inisiatif ke, you all boleh letak kat situ. Okay, tanam pokok ke. Tapi nanti saya nak pastikan you all semua faham EXA ni pastikan tidak berlebihan. Maksudnya berpada-pada. Kalau kita kat office ni kan, macam tadi mesti je kata, Puan Ayu kata ni bagi contoh boleh tanam pokok ni, it doesn't mean like hutan you punya department tu, yes it's go green and everything kan, tapi tidak semestinya you all nak kena macam tanam pokok dalam pejabat yang banyak ke, itu kan menyumbang mengundang nyamuk pula kan. So berpada-pada, tidak berlebihan. You kena pastikan itu. Image corporate you kena portray juga. Orang kata kebersihan kena jaga, lepas tu kekemasan kena jaga, tetapi dalam masa yang sama amalan hijau ni boleh diterapkan di bahagian masing-masing. Okey, boleh ya? Tak susah pun sebenarnya. Okey. Seterusnya adalah persekitaran kondusif. Ini adalah merangkumi semua. Maksudnya bila kita dah mengamalkan EXA ni, even dulu kita punya 5S tu, kita tengok ni satu contoh ni, maksudnya kita punya workstation perlulah berada dalam keadaan kemas dan bersih, tidak berhabuk, tak ada makanan atas meja, ada makanan dan sebagainya. Dia mestilah di atas meja tu kita kena pastikan semua yang di atas meja tu berada dalam keadaan kemas dan ada function masing-masing. Jangan letak barang yang tidak mempunyai fungsi. Kita tak nak macam tu. So kalau dia tak ada fungsi buat masa ni, sila simpan di dalam laci. Nanti saya tunjukkan hasil audit EXA di PITA so that kita jumpa macam-macam contoh, dan mungkin juga ni di tempat tuan-puan ada berlaku perkara-perkara ni kan, sebab kita dah lepas kita dah buat audit, kita dah buat audit di PITA dah 3 kali dah kita buat audit EXA, audit dalam EXA sebelum kita melalui pengauditan yang sebenar daripada pihak mampu lah. Okay, so pastikan setiap apa yang ada di persekitaran di workstation masing-masing ianya adalah functional. Maksudnya dia tu tidak, maksudnya kalau bahan benda-benda yang tidak mempunyai fungsi kita simpan di tempat yang sepatutnya lah. Alright, so kalau pastikan, kalau tengok dekat atas meja ni, pastikan kalau ada surat keluar masuk dekat sini, pastikan dia ada tray, ada file untuk dia, mesti ada tempat dia diletakkan, disimpan. Jangan kalau macam contohnya kertas ni berterabur je dekat atas meja, tak nak macam tu lah. So kalau ia tak ada, kalau dia tak ada tempat untuk storage dan sebagainya, pasti ianya disusun dengan kemas lah. Tengok macam ni kan, surat dia disusun dengan kemas walaupun dia tak ada disimpan di dalam tray ataupun file dan sebagainya. Pastikan ia dikemas lah. Right? So sebenarnya persekitaran kondusif ni dia apa faedahnya? Faedahnya kita pun boleh tahulah kan, kalau tempat dah kemas, orang kata teratur, semua orang macam tu. Kalau ada 10 orang dalam department tu, 10 orang mengamalkan EXA ni, insya-Allah persekitaran tu akan, orang kata lebih menggalakkan, meningkatkan lagi productivity kerja kita. Siapa nak kerja dalam keadaan yang tak kemas kan? So kalau macam seorang saja yang kemas, yang 9 orang lagi tu huru-hara kat tempat workstationnya pun tak boleh juga. So di sini adalah peranan kita adalah untuk memastikan workstation kita dulu yang kemas, then only we can give an example and good example to others lah. So saya pun dapat tengok benda ni dengan staff-staff saya. Once contohnya kita menjadi contoh kepada orang lain, staff lain pun akan segan, so dia akan kemas tempat dia. Memang akan ada di department masing-masing, ada yang macam, ada yang kurang kemas, malas sikit nak kemas-kemas ni, bagi dia macam itu memang function di meja dia macam tu. So kena pastikan semua orang melaksanakan EXA ni bagi semua orang senang dengan persekitaran di dalam pejabat.
especially pejabat yang sempit dan sebagainya. So kalau sempit, kalau ruang kecil kita ada cara dia. Kalau ruangan yang besar ada cara dia. It doesn't mean like ruangan sempit tu perlu menjadi tempat yang tidak kondusif. Terpulang kepada susun atur perabot, susun atur peralatan, macam mana you menyimpan dokumen dan sebagainya, terpulang kepada kreativiti masing-masing. Itu macam saya cakap tadi, it doesn't mean kalau in large spaces, kalau large spaces pula you macam okey lah, tempat luas okey, tak ada masalah kan, tak nampak serabut, tak semestinya macam tu ya. So large spaces pun mempunyai problem di mana untuk menghasilkan satu persekitaran yang kondusif is not that easy, okay? Cuma memerlukan kerjasama. Yang penting dalam EXA sebenarnya adalah kerjasama di antara orang-orang yang berada di dalam pejabat berkenaan. So jangan tu saya cakap tadi, tak boleh seorang saja yang melaksanakan EXA ni, yang lain tak ikut tak boleh juga. Okay? If you have any question masa saya present ni, you boleh interrupt me, or else you can letak saja dekat chat tu, nanti kita akan jawab lah kemudian. Okay? Alright, kepelbagaian agensi. Okay. Kalau dia kata ni, setiap agensi sektor awam yang akan diaudit oleh mampu dengan menggunakan kriteria EXA yang bersesuaian mengikut jenis agensi dan kluster jabatan tertentu. Okey, dekat sini kalau kita tengok dekat sini kita ada berbagai agensi, ada jenis agensi, ada jenis kluster, kita adalah di bawah jenis kluster, iaitu under sosial kita adalah IPTA. So kita ada banyak, dia ada banyak-banyak kategori dia lah. So that bila kita melaksanakan EXA ni, macam saya cakap tadi lah, bila kita IPTA, bila kita fakulti, bila kita library, kita dapat portray kita punya image kita so that orang lain boleh kenal kita lah siapa. Alright. Okay, seterusnya, this is very important. Okay, bila you dah nak melaksanakan EXA di jabatan masing-masing, adalah penting untuk mengikuti setiap pelaksanaan yang telah ditetapkan di dalam buku panduan EXA yang dikeluarkan oleh mampu. Kita follow saja. Ada buku panduan ni sebenarnya. So buku panduan ni nanti you just print out and then letak di department masing-masing, ataupun this one dari setiap ahli jawatankuasa perkenadalah sudah ini adalah panduan kepada pelaksanaan EXA tu. Okay, kalau tengok kat sini, the first thing that you need to do adalah mewujudkan jawatankuasa pelaksana EXA. Dah ada ke belum? Fakulti Perubatan dah ada jawatankuasa dah? Dah ada jawatankuasa induk? Ada siapa boleh respon saya? Ada tak? Dah ditubuhkan jawatankuasa pelaksana EXA ni? Ke belum ada? Belum ada rasa. So belum ada So yang paling penting adalah mewujudkan jawatankuasa pelaksana EXA. Dia ada dua jenis jawatankuasa yang kita dah praktis di PITA. Jawatankuasa yang induk, saya tengok macam ni. Kita ada jawatankuasa induk dan kita ada jawatankuasa kecil. Jawatankuasa kecil yang ketua-ketua zon ni nanti namakanlah ketua zon-zon ni. Alright. So kalau di library Perpustakaan Tuan Razak, kita punya EXA PITA ni meliputi yang di UiTM Shah Alam sajalah, iaitu kita ada di PITA 1, PITA utama, kita ada PITA undang-undang, PITA sains dan teknologi, PITA kejuruteraan dan PITA alam bina. So meliputi 5 ni lah. So yang penting adalah lampirkan jawatankuasa induk dahulu. Jawatankuasa induk kena form dulu, then only kita proceed to the next step. Okay. Kedua adalah mewujudkan sektor kerja, zon kerja. Okay. Macam saya cakap tadi ni, after we form jawatankuasa, kita perlu identify emerald. Contohnya saya punya ni kan, zone ni kan, saya ada 12 zone. So you need to identify the zone di bahagian masing-masing. Contohlah level 1 adalah zone emerald, zone 1. So
level 1 tu memang tanggungjawab zon tu. Walaupun dia terkeluar sikit daripada department dia. So persekitaran level 1 tu adalah tanggungjawab zon berkenaan. So kena you identify lah. Termasuklah ruang apa ni, panggil apa dah, ruang legar di hadapan apa ni, pejabat ketua, dia macam tu lah. So masa you need to identify setiap zon tu dia meliputi area apa, area mana. So yang paling penting tu lah, okay. Dan yang kedua adalah mengadakan program dan latihan. Okay, kalau tengok dekat sini, program dan latihan ni kita dah laksanakan di PITA lah, okay. So latihan ni kita ada beri kepada juru audit. Kita ada lantikkan kepada auditor dalaman untuk EXA di PITA. That one perlu lantikkan di kalangan staf di PITA lah. Okey, mereka ni adalah bertanggungjawab untuk membuat audit dalaman sebelum ianya kita proceed kepada pensijilan untuk audit oleh mampu lah. Okey, so latihan ni kalau macam saya boleh ada tak saya dalam ni? Okey, so kalau tengok latihan ni kita memang dah ada lah. Ini saya tunjukkan contoh lah kita punya latihan kita. Kita dah bagi taklimat kesedaran. First kita kena beri taklimat kesedaran kepada seluruh fakulti dulu. Macam saya bagi ni pun one of the taklimat jugalah. Lepas tu kita mesti ada kursus auditor EXA. Cakap tadi kita nak buat audit dalaman sebelum kita pergi audit yang sebetulnya oleh mampu. So kita kena audit dulu. Macam dari PITA kita laksana dah 3 kali dah lah. So 3 kali kita buat. Tapi dah 3 kali kita buat, kali pertama memang kita mesti dapat result yang agak teruk lah. Yang kedua dah tambah baik sikit dan ketiga lebih baik. Cumanya pada tahun ini kita akan cuba untuk tambah baik dan mengadakan lagi audit dalaman di PITA untuk kita tengok di mana tahap kita. Buat masa ni PITA belum mendapat sijil daripada mampu lah, sebab bila kita buat audit tu belum capai lagi tahap yang memuaskan. Sebab tu saya cakap ini adalah sharing session lah, bukanlah PITA ni ada antara yang terbaik sekali di UiTM ni, cuma kita boleh share experience kita. Okay? Sebab untuk mendapat pemarkahan ni adalah 85 markah, so kita belum capai lagi 85 lah. Okay, kita dah buat lawatan penanda-arasan. So 2 years back kita dah buat lawatan penanda-arasan di agensi-agensi yang telah mendapat pensijilan daripada mampu ni. So maksudnya jika fakulti ingin membuat lawatan penanda-arasan, boleh pilih, ada banyak sangat agensi yang telah mendapat sijil EXA ni daripada mampu lah, so that you boleh tengok lagi in personal apa inisiatif yang mereka lakukan di bahagian masing-masing lah. Tapi itulah sekarang kita tak boleh nak buat lawatan-lawatan sangat kan. So boleh je, even you tengok dekat YouTube pun ada orang kata apa inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh sektor-sektor yang telah berjaya mendapat pensijilan. Alright, so and then yang keempat yang kita buat adalah program kesedaran KITAR semula. Okay, program kesedaran KITAR semula ni memang kita ada laksanakan lah. Okay, alright. Yang keempat adalah mengadakan pelancaran EXA. Okay, kita memang dah buat pelancaran. Masa kita dah laksanakan kita dah tubuhkan jawatankuasa, kita dah wujudkan sektor zon kerja, kita dah ada latihan dan kita ada buat pelancaran lah. Okay, kalau tengok pelancaran ni gambar dekat belakang sekali. Sekejap saya share ya. Okay, ini contoh lah. Hari tu kita dah buat pelancaran dah, ketua pustakawan pada masa tu yang merasmikan pelancaran tu. So ini ada contoh lah. Okay, so tuan-puan semua boleh buat majlis pelancaran, tak ada masalah pun. Okay, so segala apa yang gimmick ke apa tu boleh kreativiti masing-masing lah. Okay,
Ada soalan tak? Tak ada MC kalau ada yang nak bertanyakan saya di chat boleh ni lah, boleh beritahu saya. Okey. Bentar ya. Okey. Bila kita dah membuat lantikan jawatan kuasa, okey, macam saya cakap tadi lah, lantikan jawatan kuasa tu sangat-sangat penting. So kita kena tahulah pengurusi tu apa tanggungjawab dia, timbalan pengurusi apa tanggungjawab dia, ketua-ketua zon tu, yang zon tadi yang kecil-kecil tu apa dia punya tanggungjawab dia kan. So kalau tengok kat sini saya tak perlulah baca satu persatu kan pengurusi nak kena buat apa. So maksudnya senarai tanggungjawab ni ada dalam buku panduan yang diberikan oleh mampu ni dia ada. So kita follow saja tanggungjawab dan tugasan yang perlu dilaksanakan oleh jawatankuasa berkenaan. Okey? So ni semua adalah jawatankuasa audit dalam, jawatankuasa promosi. Jawatankuasa promosi ni sangat penting tau. Bila kita nak menyedarkan staff-staff di bahagian masing-masing untuk melaksanakan eksa walaupun di tempat masing-masing ataupun di tempat di bahagian masing-masing, tapi kita nak tahu yang yalah kadang kita manusia ni when we have something yang encourage kita dan only kita nak buat lah kan. So jawatankuasa promosi ni ada sangat-sangat penting. Diorang ni adalah salah satu penggerak kepada kesedaran untuk menjalankan aktiviti eksa tu sendiri. So apa yang diorang buat nanti saya akan sharekan jawatankuasa promosi sebelum ni di peta apa yang diorang lakukan. Okey? Jawatankuasa latihan tadi macam saya cakap tadi menyediakan latihan untuk auditor, latihan kesedaran untuk staff dan sebagainya. Alright. Jawatankuasa keseragaman. Ini adalah jawatankuasa yang untuk menyediakan garis panduan lah untuk eksa PITA ni. Okey. Jawatankuasa keselamatan. Jawatankuasa keselamatan ni adalah penting untuk komponen D. Dia actually eksa ni bila kita buat pengauditan dia ada komponen-komponen dia. Nanti saya akan sharekan lah. Okey. Dia bukan macam audit tengok kemas tak kemas je, dia ada komponen-komponen dan dia ada markah setiap komponen tu, dia ada markah masing-masing lah. Kita add up markah perkiraan baru dah dapat markah yang sebenar. Okey. Selepas yang kita dah orang kata ada jawatankuasa, dah kenal pasti zon, mesti kena ada inisiatif yang kita lakukan. So antara inisiatif yang PITA pernah buat sebelum ni dalam masa 2 tahun ni, kita mengadakan program gotong royong perdana. Ini sebelum COVID lah. Sebelum COVID kita dah pernah buat sekali. So dah since COVID kita dah tak boleh buat. So gotong royong tu kita laksanakan di tempat masing-masing. Di tempat masing-masing, suatu tanggungjawab tu di tempat masing-masing. Jika kita tak dapat laksanakan di peringkat yang lebih besar, kita boleh laksanakan di tempat masing-masing. InsyaAllah actually yang penting ni kita start small, maksudnya bila kita jaga tempat kita, semua orang jaga tempat masing-masing, dah perkesedaran tu dah orang kata dah kemas, bersih dan tidak, especially sekarang sebab since PKP 2020 kan. So ramai yang bekerja dari rumah, lepas tu ada on and off, ada yang setengah di pejabat dan di rumah. So maksudnya kita punya time di pejabat tu tidaklah sepenuhnya. Bila tidak sepenuhnya, kalau datang kalau macam saya pun kalau datang kita tengok macam bila lab je dekat komputer dah ada habuk dan sebagainya. So maksudnya bila time saya datang ke pejabat tu saya ni lah lap meja dan sebagainya. So maksudnya tanggungjawab di tempat workstation masing-masing tu sangat penting untuk masa sekarang. Sebab kita dah tak boleh nak laksanakan gotong royong beramai-ramai setiap bulan. Okay, so maksudnya kesedaran tu perlu ada di tempat masing-masing dahulu dan only staff yang lain akan follow dan semua orang akan melaksanakan di tempat masing-masing. Okay, so kalau tengoklah program gotong royong ni kita orang laksanakan mengikut skop. Kalau tengok macam ni skop kerja eksa ni, okay,
keperluan utama pelaksanaan, and then ruang kerja tempat pejabat, tempat umum. Okay, macam saya cakap tadi, bila kita buat pembahagian zon untuk melaksanakan EXA ni, it doesn't mean that di dalam ruang lingkup pejabat kita saja. Ruang lega di hadapan, longkang kat tepi, semua tu adalah merangkumi zon yang kita telah tetapkan. That's why saya cakap kena tetapkanlah. Kalau di level 1 tu, so the whole level 1 tu you bertanggungjawab lah sampailah ke dalam tandas itu. Okay? And then keselamatan. When it comes to pelaksanaan EXA, of course dia akan berkait rapat mengenai isu keselamatan. Especially sekarang, kita on and off, datang office dan sebagainya. Lepas tu, kalau kita tidak berada di pejabat, komputer kita tu kita switch off tak semua. So that kind of things adalah salah satu consideration di dalam elemen baru di dalam pelaksanaan EXA. So maksudnya semua peralatan elektrik, peralatan komputer dan sebagainya perlu diselenggara dan dijaga dengan baik. Sebab kita pun on and off datang office kan. So pastikan semua peralatan ni dalam dalam keadaan yang baiklah dan terjaga. Okay? So selepas kita dah buat program gotong royong ni, kita membuat ni, macam saya katakan tadi, ini adalah inisiatif daripada jawatankuasa promosi sebenarnya. Okay, so bila terjadinya COVID dan sebagainya, so kalau macam di library, kalau you pernah datang library, you masuk je library, you nak duduk kat mana-mana you duduk kan. So maksudnya bila dah kita perlu mematuhi SOP, so maksudnya kedudukan perabot, kedudukan pengguna, kita mengikut SOP. Kalau macam ni kita akan letak notice so that pengguna tahu yang kita telah melaksanakan SOP. So diorang juga perlu mematuhi SOP. Lepas tu diorang perlu duduk di tempat yang ditetapkan. So this kind of notice is very important to acknowledge all the audience ataupun all your customer to obey the SOP, and then diorang pun faham. Ini adalah salah satu inisiatif daripada jawatankuasa EXA pada sebelum ni lah. Alright. So kalau tengok dekat sini, inisiatif PITA, jawatankuasa promosi sebelum ni, pada setiap hari Jumaat, pada setiap minggu tau. Pada setiap minggu, hari Jumaat dia akan buat email hebahan. Ini adalah contoh email hebahan. One very very simple poster sahaja, very small poster, and then kita blast pada seluruh warga PITA. Untuk PITA lah, bukan UiTM lah. So that inisiatif ini dapat membantu untuk kita melaksanakan EXA tu dengan lebih baik. Kalau tengok kat sini very simple, jom jimat elektrik. So kita bagi tahu kenapa kena jimat elektrik. So apa yang perlu buat, tutup switch dan sebagainya. After 5 tutup all the switch. Kalau macam di PITA ni, kalau during break 1-2 tu kita tutup lampu. Maksudnya kita dapat jimat elektrik lah. Maksudnya bukan di kawasan pengguna. Okay, so how clean is your workstation? Macam saya cakap tadi, this is very important untuk menarik perhatian kepada staff-staff lain. So you have to make sure your workstation very clean, very neat, orang kata very functional, so that ada orang lain pun rasa dah segan juga kan kalau tengok lawa betul terkemas tempat dia kan. Cakap saya pun nak kemas jugalah. Benda-benda macam tu yang akan membuatkan pelaksanaan EXA ni lebih mudah. Okay. Ni ada contoh lagi lah, kita punya email hebahan. Ini jawatankuasa promosi saya ni memang sangat rajin lah. So pada setiap hari Jumaat dia akan blast this email. Okay, ni ada contoh-contoh ni. Dia one page poster saja. Alright, so this is example hebahan yang dibuat masa COVID lah. So how to use a mask, and then how to protect myself against COVID-19 dan sebagainya. So maksudnya benda-benda ni adalah untuk menyedarkan staff. Okay? Macam simple je.
Adakah ruang laci alat tulis kemas teratur dan bersih? So maksudnya mesti kita bila tengok poster ni, kita pun saya pun kalau tengok ni, saya pun akan tiba-tiba terus buka laci, tengok alat tulis kemas ke tak. So maksudnya tak secara langsung dia dapat menyedarkan staff lah. Okay. So saya nak share, semua orang okay ke? Sebelum tu saya nak tengok dulu, okay ke? Yang lain ada soalan nak tanya ke? Tak ada, okay, alright, okay. Kalau tak ada, saya nak share lah. Kita punya example of penemuan audit yang telah dijalankan sebanyak 3 kali. Kita panggil pra-audit lah. Kita belum panggil audit, kita panggil pra-audit. Pra-audit di PITA ni. Alright. Sekejap saya contoh. Okay. Kalau tengok dekat sini, bila kita buat pengauditan, boleh nampak tu saya punya ni kan. So pengauditan ni actually, saya besarkan sikit lah. Boleh nampak kan? So pengauditan ni dia ada komponen B, yang kita terlibat adalah komponen B. Dia ada banyak lagi komponen lain, tapi komponen C. Okay. Okay, and then kita ada komponen D. Ini yang kita lihat masa kita jalankan pra-audit di PITA hari tu. Okay, sebanyak 3 kali lah kita ni. So, kalau komponen B ni apa kriteria dia? Ini semua dah template ni memang ada, nanti kita follow saja. So, kalau contohnya komponen B adalah melibatkan ruang pejabat dan tempat kerja lah. Okay, so dia ada 1, 2, 3, 4, 5 markah. Tak bersih kita bagi 1. Bersih sikit bagi 2. Okay, so keseluruhan ada 5 markah. So untuk komponen B, okay, auditor kalau komplit semua dia akan bagi markah ni lah. Okay, this is cara markah dia. Keseluruhan adalah 2, 3, 5 markah dia. Alright, so masa kita buat pengauditan tu lah kita akan bagi markah. Okay, komponen C adalah tempat umum. Macam saya cakap tadi, ruang hadapan, lobi utama dan sebagainya, kaunter utama. So pun kita akan semak juga. Alright, so dia ada permarkahan di sini. Markah penulis 75. Tapi dapat ke 75. Okay, so komponen D adalah keselamatan persekitaran. Saya cakap tadi, this is very important. Sebab kita involve kerja banyak yang melibatkan keselamatan. So kita kena pastikan all the electrical punya equipments and everything perlu berada di dalam keadaan yang baik lah. Sebab itulah ini adalah salah satu kriteria utama yang diaudit di dalam audit pra-audit dalam hari tu di PITA lah. Okay, so ni saya akan tunjukkan penemuan lah. Ni saya share je lah penemuan. Alhamdulillah telah ditambah baik setelah 3 kali diaudit. Ruang-ruangan ni mengikut zon ni telah ditambah baik. Okay, saya nak tunjukkan. Okay, macam saya kata tadi kita komponen B, C dan D. Okay, so ini tadi saya nak terus kepada penemuan ni lah so that kita boleh. Okay, kalau boleh saya share kat sini, ini ada contoh 4 zon. 4 zon di PITA. Ada lagi 2, kita dekat PITA ada 12 zon lagi. Ni ada 4 je saya tunjukkan. Alright. So kalau tengok untuk 4 zon ni, markah dia macam ni lah hari tu yang dapat sekali yang setelah audit yang ketiga. Alright. So sebab tu kita nak tahu, kena tahu ni grade ni. Saya dengan Jawatankuasa nak pastikan kita dapat markah yang baik sikit, then only kita akan go for pensijilan. Kalau markah yang macam ni lagi, saya tak berani lagi untuk go for pensijilan. Okay, alright. So bila kita mengaudit, auditor yang dipertanggungjawabkan untuk membuat audit, dia akan tengok semua elemen-elemen ni lah. Alright, mengikut komponen yang dia perlu audit tadi tu. Okay, so kalau macam ni tengok ni, zon terbaik adalah zon adrenite ni. Ni contoh lah, sebab dia ada apa? Dia ada zon untuk dia kitar semula, dia ada zon untuk dia punya, dia nak educate staff di bahagian berkenaan, ruang pejabat yang sangat
kemas. Serabut tak tengok macam ni, tak serabut kan? So this is a good example. Bila kita buat pon auditan, kita perlu mengambil gambar. This is very important, kena ambil gambar. Kena ambil gambar dan oleh kita dapat sharekan kepada semua staff macam mana amalan terbaik, what do and don'ts. Do and don'ts tu kita perlu ada. Kita perlu kenal pasti do and don'ts tu, apa yang selepas kita kenal pasti then only kita dapat orang kata ambil maklum dan kita dapat tambah baik ruang ataupun pelaksanaan ekstra di tempat masing-masing. Okay? Okay, tengok kalau macam ni ruang pejabat dia, ruang pejabat markah dia yang paling rendah, tempat umum dia best. Tempat umum selalunya luas. Bila luas, orang kata tak ada benda yang berserabut, so okey lah kan. Keselamatan pun markah dia kurang. So this is very important. Hasil daripada penemuan audit ini kita dapat merumuskan ada dua tempat yang sangat-sangat critical, which is di ruang kerja, di tempat berkenaan, dan dia punya isu keselamatan itu pun kurang. So that's why kita nak identify apa yang menyebabkan hasil audit macam ni. That's why kita perlu buat audit sebelum orang mampu nak audit kita perlu audit diri sendiri dulu. Okay? Okay, kalau tengok kat sini, cuba bandingkan di tempat masing-masing. All the suites and everything, ada label tak? So kena pastikan untuk EXA, plan lampu mesti jelas. Okay, kalau tengok jelas kenapa? Kalau tengok ni ada banyak sangat suites ni kan. Kalau saya orang yang tak tahu ni ataupun even you staff dekat situ pun you macam confused macam ini lampu depan ke lampu belakang ke apa ke kan? Ni kipas ke apa kan? That's why you need to have a very clear plan for lampu lah supaya kita tahu nak menggunakan lampu berkenaan lah. Okay, so kalau kat sini dia ada inisiatif lagi. Plan lampu, lepas tu dia ada bagi sedikit, dia educate sikit kat sini. Go green, save energy. So maksudnya kalau tak guna ruangan tu, boleh tutup lampu di ruangan tu. Okay, selepas pukul 1, kita tutup lampu. Selepas pukul 5, tutup lampu. Macam tu lah. Bergantung kepada functional di bahagian masing-masing. Okay, and then kalau tengok dekat sini, arahan dan notis yang jelas. This is very important. Saya tahu even di fakulti pun dia ada banyak notis kan. Dia tampal-tampal order notis tu. You tengok tak? Tempat yang tampal notis tu adakah tempat yang bersesuaian ataupun orang kata notis tu jelas ataupun tidak. Notisnya ada macam-macam kan. So jangan jadikan pintu tempat kata pintu masuk tu sebagai you nak tampal semua notis. Ada cara dia. Maksudnya bukanlah you membetul-betuli tampal semua notis kat situ kan. Nanti takut macam tak nampak pula orang nak masuk dalam tu, especially for those yang ada glass door tu. Janganlah you tampal macam-macam kat situ. So make sure function pintu tu orang kata tidak di overshadow oleh notis-notis semua tu. Pastikan ada notice board masing-masing di tempat masing-masing so that you boleh tampal order notice kat situ lah. Okay, kalau macam ni kita tengok ruang solat lelaki dia ada dia punya signage je. So kita tahukah kat situ tu ruang solat lelaki kan. Tak adalah orang kalau macam tu macam saya pergi tempat perempuan mesti cakap mana pula ruang solat ni kan cari signage, tak ada kan. So signage dengan notice is very important lah kalau you nak bagi. Alright, so kalau kat sini this is the example adalah ni notice dan arahan yang jelas. Actually notice ni tak perlu panjang, tak perlu you nak buat karangan paling panjang. Bukannya ada orang ada masa nak pergi baca semua tu kan. So orang kata very clear cut punya instruction. Notice dia tu tak boleh makan. Pastikan perpustakaan tidak membenarkan makanan dan minuman dibawa masuk di dalam perpustakaan kecuali air mineral saja. So pengguna tahulah. Okay, air mineral je boleh bawa masuk, yang lain tak boleh. Kan? So very clear cut punya instruction. Sila basuh pinggan sudu cawan telah digunakan. Yang di kat pantry lah. Cuba tengok pantry you all. Ada tak arahan-arahan seperti ni, notice tu? Sila susun pinggan sudu, sila basuh ke selepas digunakan. So maksudnya that kind of notice untuk memberitahu kepada pengguna
bagaimana untuk menggunakan wang ataupun bilik berkenaan. Okey, sebab kita ni berkongsi kemudahan. So kena pastikan setiap kemudahan dijaga dan diguna pakai dengan sebaiknya. Okey? Okey, ini selalu kita nampak lah. Ini contoh-contoh yang ada di pita lah. Okey, sila pam tandas lepas menggunakan, ini dalam tandas lah. So that bila kita dah menggunakan tandas, kita tahu okey nak kena pam dan sebagainya. Tapi janganlah tampal yang banyak-banyak sangat. Selalu saya masuk dalam tandas kalau pita sebelum ni ada banyak sangat tampalan-tampalan pun tak cantik juga. Benda yang ditampal dengan menggunakan orang kata gum ni, bila kita tanggalkan dia akan ada dia punya bekas dia kan, tak cantik. Nanti saya tunjukkan contoh yang ni lah. Okey, ni sama juga. Notis darahat yang jelas ni contohlah penggunaan bilik perbincangan kan. You all ada bilik mesyuarat, bilik perbincangan, bilik itu, bilik ini. So pastikan di hadapan bilik berkenaan telah ditampal peraturan penggunaan bilik berkenaan. Guna bilik mesyuarat untuk apa? Boleh tak dia ada tak benarkan untuk kita makan dalam bilik mesyuarat dan sebagainya. So peraturan ni perlulah jelas dan diperakui oleh pengurusan so that kita tahu ini adalah peraturan yang sepatutnya kita guna pakai untuk kegunaan bilik berkenaan. Okay? Kalau macam di library memang kita ada banyak lah that kind of notice supaya pengguna lebih faham. Alright? So kalau tengok sini tata cara penggunaan peralatan. Ini pun sama juga. Kalau macam fire extinguisher, cuba cek di tempat masing-masing. Fire extinguisher tu letak kat mana? Dia punya kedudukan dia pun bukan suka-suka hati ya. Maksudnya bukanlah dia tiba-tiba dekat, ada yang kita jumpa, find out, dia punya fire extinguisher dia betul-betul sebelah meja dia. Kalau lah berlaku kebakaran, kita pun jenuh manalah fire extinguisher ni kan. So maksudnya di tempat yang bersesuaian dan mudah dicapai dan tidaklah terdedah kepada sumber elektrik dan sebagainya kan. So pastikan ianya telah ni, kalau tak sure boleh refer kepada fasiliti masing-masing. Fasiliti masing-masing tanyakan kalau di ruang pejabat di sini ni kat mana tempat yang paling sesuai. Dia akan buat suggestion lah. Kalau rasanya di tempat yang sekarang tu tidak sesuai, dia terlalu hampir dengan workstation pun tak boleh juga. So ada satu lagi macam ni, tata cara penggunaan tu ada. Tak adalah seketul fire extinguisher kat situ bila berlaku je kecemasan, semua orang tak tahu nak guna pula. Jenuh lah kan. So bila ada satu notis, plan yang sangat mudah macam ni pun dah okey dah. Kan? Mudah macam ni so that kita tahu yang nak guna fire extinguisher ni macam mana. This one kalau macam di library, how to search book by using OPAC. Student kalau ataupun pengguna, kita bagi tahu kalau nak guna OPAC untuk cari buku dalam library, ini cara dia. Very very simple instruction dan memudahkan pengguna. So yang penting kita tahu macam mana nak mengguna pakai kemudahan, ruang dan sebagainya. Alright? So kalau tengok sini, inovasi penggunaan bahan sekitar semula. Macam saya mentionkan tadi, ni dia orang guna notice board yang lama untuk buat dia orang punya go green zone. Ni dia orang guna bekas atom sampah je, letakkan paper dan boleh letak payung kat dalam. Tak adalah payung ni merata-rata kan, especially time hujan lah. Okay, macam saya cakap tadi, kita memang advise untuk setiap zone mempunyai dia punya notice board dia. Lepas tu notice board ni letaklah semua apa saja maklumat yang nak diletak, tetapi kenalah very eye catching, lepas tu maksudnya menarik, lepas tu very informative, dan kemas, dan yang paling penting untuk attract orang baca adalah you need to be creative. So siapa dalam di office tuan-puan masing-masing ada yang mesti ada seorang dua yang kreatif kan. Make sure diorang menggunakan kreativiti diorang untuk diorang zahirkan di tempat-tempat macam ni. Ini saya tunjuk ni contoh je. Ada yang lebih kreatif sebenarnya, boleh google, okay. Alright, ni contoh lah kan. Dia gunakan panel glass ni cantik. Very kemas kan. So maksudnya dia ada satu sudut eksa di
bahagian berkenaan lah. So semua kalau kat tengok boleh nampak sikit kat sini dia ada jatuh kuasa dia, lepas tu dia ada apa benda pelaksanaan, instruction dan sebagainya. You all boleh letak apa sahaja di sudut Excel ni lah yang mengikut keperluan. Okay, macam tadi kita tengok yang cantik kan, tak cantik je kan, dah kemar, notis ada yang tak cantik. Maksudnya ini adalah penemuan yang saya tunjukkan ni yang bagus dan tak bagus. Kena tunjuk pada semua orang so that you all boleh ambil iktibar dan boleh kata tambah baik benda ni di tempat masing-masing. Perasan tak? Kita ni macam saya cakap tadi suka letak all the glue and then kita ada guna macam selotip dan sebagainya. Perasan tak ni bekas-bekas ni sakit mata tengok kan So kalau auditor mampu, dia akan tengok sedetail macam ni. Mesti cakap, alah Puan Ayu sikit je tu, gam tu sikit je kan, takkanlah itu pun dia nak persoalkan. Yes, dia akan tengok sedetail tu. Even habuk pun dia akan like macam tu. Tengok ada habuk ke tak, especially yang dekat kita punya perabot, atas almari dan sebagainya. So of course dia akan semak. Ini lagi menyakitkan mata dia. So that's why lah di PITA, when we identify semua yang kata pelekat-pelekat adhesif yang melekat-lekat dekat you all punya meja, dekat perabot tu, pastikan you all kena bersihkan. Cara mana? Itu adalah kreativiti, inisiatif di tempat masing-masing untuk tanggalkan semua kesan-kesan pelekat ni. Macam saya cakap tadi tu. Apa problemnya kalau you all tampal notis dekat glass door? Inilah yang akan berlaku. Lepas tu orang tampal tu ditarik, lepas tu orang ni tampal pula, dah bertampal-tampalan. So this kind of tampalan susahlah nak hilangkan kan. Tapi kalau untuk nak panggil auditor mampu ni, kenalah clearkan kat sini. Tak boleh nak tampal-tampal dekat pintu lah, dinding lah, nak roboh agaknya dinding ni kan. Dia tampal ni selotip kat situ. So tak boleh. Kalau untuk dalam audit Excel yang sebenar, kena clear. Tak ada kesan-kesan ni. Lagi satu ni, ni pun sama juga. Saya percaya dekat tempat perempuan pun ada juga kan. Kesan, lubang skru, lubang paku, lubang apa lagi, semua kesan-kesan ni perlu di seal, maksudnya ditutup. Pasti ni Iswan kerjasama dengan bahagian fasiliti di tempat masing-masing untuk memastikan semua lubang yang tidak digunakan ini ditampar dan diisi dengan baik. Tidak ada orang kata nampak dia punya lubang-lubang yang bekas-bekas lubang pun kena tampal. Okey? Macam ni. Manual imu rosak dan tidak okey. Hiasan tidak sesuai ni, apa benda dia dah hias kat sini. Ini dia buka tadika kat sini kan. Untuk anak dia ke ABCD ni kan. Lepas tu ni dulu kita ada bagi instruction macam mana nak guna OPEC dulu kan. Ilmu lah apalah sistem-sistem nak suruh orang tu dia tampal je kat sini. Dah orang kata dah lama sangat dah ni. Meja ni pun dah terkopok-kopek dah kan. So diska ni memang kena clear. Dah tak nak lagi macam ni. Okay? Alright. Bila ni kita jumpa ni. Saya nak tunjukkan ni bukan nak tunjukkan betapa teruk ni PITA ni, tapi ini yang kita jumpa dulu 2 tahun lepas kita jumpa dan kita dah tambah baik sekarang ni. Saya percaya benda ni pun ada di tempat puan masing-masing. Tengok kita tiba pula ada benda kat atas ni apa function dia kan. Ini fire kita punya apa panggil ni hose ni kan. Hose bomba ni. Dah macam-macam pula kat sini dengan feather duster, dengan dustbin, dengan botol air, dengan penyapu semua kat sini. Kalaulah berlaku kecemasan, dah semua bomba tu tak kena nak bersihkan tempat tu untuk tarik hose tu pula. This is not very good example. Please make sure tempat-tempat yang untuk akses kecemasan pastikan ia very clear dan tidak diletakkan barang-barang yang tidak sepatutnya di tempat ni. Okey? Ini pun sama juga. Macam-macam. Dah tadi Puan Ayu kata saya kena take care saya punya workstation. Yes, memang you kena take care you punya workstation, tapi janganlah buat macam rumah betul ya. Maksudnya tengok ni kasut slipper dia kat sini. This is not a very good example untuk you letak you punya
slipper. Kalau you ada slipper, you ada kasut, kalau macam saya perempuan kan, saya ada kasut yang kata-kata high heels and everything, pastikan ianya disusun lah. Disusun, kita perlu ada 3 pasang. Kalau you nak maksimum 3 pasang lah. So maksudnya you simpan di bawah meja dan disusun dengan rapi. Tak nak macam ni. Tak slipper kat sini pun saya tak tahu benda barang isidanya, dia punya pashmina dekat sini, rasa tak nak macam tu. Ni ada air kotak kat bawah ni. So kita nak tahu, kita kena pastikan setiap fungsi di bahagian masing-masing tu, workstation tu ataupun working area tu, dia ada function dia. Abang takkanlah sidai pashmina dekat sini kan, ada sidai towel lah sebagainya, tak boleh macam tu. Alright, so tengok ni dekat buku tiba-tiba ada benda lah kat sini kan. Ni saya tak sure lah, agaknya tengah-tengah facility ke kontraktor buat kerja tu lupa pula barang dekat sini. Ni contoh lah. Alright, so ni benda ni board apa ni tiba-tiba duduk kat tengah-tengah, kata tengah-tengah ruang ni kan, so tak boleh. So pastikan ianya kemas dan setiap ruang tu kena ada function dia masing-masing lah. Okay, tengok ni kerusi ni, tahulah baru beli kan, sakit mata saya tengok macam ni. Kalau baru beli pun tanggal kalau keseluruhan semua plastik ni kan, jangan separuh dah tanggal, separuh lagi malas nak tanggal kan, especially yang baru. Lepas tu selipar ni merata-rata, kat surau ni patutnya kena ada. Kalau tidak, kalau tak dapat beli dia punya rak kasut, pastikan kasut dia disusun dengan baik dari kat sini. Kalau ada rak kasut lagi bagus. Alright. So kunci. Ini pun sebenarnya sangat penting. Susunan kunci perlulah mengikut, perlu ada dia punya tanda untuk dia tahu, kita tahu ni kunci apa. Okay, saya ada contoh yang baik sebenarnya. Bisa tunjukkan lah. Okay, macam ni lah. Macam kunci ni dia mesti dia ada dia punya name tag dia. Lepas tu dekat sini dia ada nama juga. Kunci pintu 1. Label dia kunci pintu 1. Senang nak cari. Kan. Dan kunci ni sepatutnya adalah mengikut level. Contohnya ni level 1, level 2, level 3. Contohlah kalau macam tu. Tapi kalau nak buat macam tandas. Sini pun tandas semua punya kunci. Surau punya kunci. Dan bilik pegawai punya kunci. Macam tu lah, maksudnya senang untuk di-retrieve. Easy retrieval. Maksudnya even saya sendiri pun boleh tengok. Bilik bos, ini bilik bos 1 ini. Lepas guna dah simpan balik kat tempat dia. So maksudnya pastikan susunan dia mengikut dia punya area dia supaya senang nak cari lah. Okay? Kau tengok sini masa cakap tadi lah. Habis semua dekat pintu ni. Kalau boleh kat bawah dia nak letak kan. So tak boleh macam ni. So notis-notis ni perlu diletak di tempat yang sepatutnya. Kalau you nak letak dekat pintu, pastikan ada ruang di sebelah pintu yang you buat satu notis board ke, you tampal kat situ. Janganlah semua you tampal dekat pintu. Yes, memanglah kadang orang kata senang puan kalau student ke, pengguna ke, customer ke, lecturer ke datang kat fakulti kedua ni dia dah tahu dah. Okay, dia baca kat pintu je. Okay, so kita tak nak macam fungsi pintu tu dah jadi tempat notice board. Okay, alright. So macam saya cakap tadi, ini yang berlaku hasil auditan kita hari tu. Dah fire extinguisher ni 11 student ni. Ni carry carol untuk student ni sebenarnya. Carol untuk student untuk study lah. Okay. Dah lah kipas dekat dengan muka dia. Fire extinguisher pula letak sebelah dia. Nanti apa-apa kecemasan, siapa nak tanggungjawab? Dia tanggungjawab. Kan. So maksudnya kena pastikan refer kepada fasiliti ruang mana yang paling sesuai untuk diletakkan fire extinguisher ni. Yang seterusnya tengok di meja ni, betul lah kan meja ni kan, meja komputer ni dah tertanggal-tanggal. So maksudnya kalau tanggal ni contohlah, nanti you cakap pula Puan Ayu ni cakap ni tak cantik ni maksudnya kena buang ke apa. It doesn't mean that you have to throw everything. Ada yang benda yang boleh kita baik pulih. Alright, kalau kita boleh beli semula, kita boleh beli semula. Tapi kalau macam ni lah, contohlah kalau kata meja ni kita perlu guna pakai sebab ianya baru dibeli dan sebagainya, boleh potong dekat sini and then make sure dia punya sharp edges ni you ratakan so that ianya kemas, nampak kemas walaupun ianya telah
rosak. Inisiatif macam sendirilah. Setiap level laci ni perlu di label. Okey, kalau tengok kat sini level atas sekali perlu kita label sebagai alat tulis, yang lain boleh letak sebagai peribadi. Nanti saya bagi contoh ya. Alright. So, tengok ni dekat toilet lelaki. Dia punya notis, ya Allah, hai. Sedih tengok notis dia kan. Tolong jangan apa ni? Rosak, tolong jangan guna. Dia nak bagi tahu yang ni rosak, jangan guna. Tapi kita pun tak tahu yang betul ke rosak tak guna ni kan. Yang ujung ni pun sama agaknya rosak. Yang dua ni je yang function. So how you want to bagi tahu, nak bagi satu notis kepada pengguna tandas ni, so that dia tahu yang okay, ini tak boleh guna, ni tengah rosak dalam tindakan untuk nak ditambah baik dan sebagainya. So kena pastikan elok lah, tak nak notis macam ni, tak cantik kan, tak kemas. Macam tadi lah, tiada label yang sesuai, ada label dia macam ni je, kena buat label yang proper lah. Okay, so sama juga dengan kunci ni, kena ada label yang proper so that boleh senang untuk kita cari kunci. Alright, so ada juga keadaan plug yang membahayakan keselamatan. This is very important, macam saya mention sebelum ni, isu keselamatan memang sangat dititikberatkan di dalam elemen EXA. So kalau kita dapati ada yang plug switch yang rosak, okay, ni sebenarnya saya puji ni, dia nak cakap, dia nak bagi tahu sesiapa ni rosak, dia siap arrow lagi kat bawah. Tapi tengoklah, tak cantik kan macam ni. Jika nak buat satu notifikasi ataupun notis yang sementara, contohnya di dalam tindakan ke sedang diselenggara ke, so kena ada satu standard notis supaya ianya dapat difahami oleh staf dan orang lain pengguna terutamanya, so that dia tahulah itu rosak, tak adalah macam ni. Memanglah sekali baca memang kita okey rosak, tapi cara dia untuk memberitahu perkara ini dan tindakan dan sebagainya tidak jelas lah. Ini kena bagi tahu fasiliti. Okey, selepas audit dijalankan, semua jenis penambahbaikan ataupun memerlukan tindakan yang segera, kita perlu identify siapa yang perlu mengambil tindakan di tempat masing-masing. Nah, kalau macam ni, of course kena di zon berkenaan kena buat aduan kepada fasiliti untuk mengambil tindakan ke atas hasil auditan tadilah, so that semua orang ada function masing-masing. Okey, macam ni pintu laluan yang rosak, terdapat rekahan di dinding, semua kena take note. Dan kalau untuk audit EXA, dia memang mengambil kira lah semua ni. Okey, alright, peralatan yang tidak berfungsi rosak pun sama juga, pintu dah rosak, ini keluar ni tak menyala, lepas tu lampu tak menyala dan sebagainya, semua kena take note lah. Semua kena take note. Lantai pecah, lantai kotor dan sebagainya pun kena take note lah. Ni memang selalu saya nampak lah. Siling kotor, bersawang, berlubang. Okay, this is very important. Macam saya cakap tadi, sebab dah during pandemic ni, kita since last year kita on and off, ada kerja di rumah, ada kerja di pejabat. So maksudnya benda-benda ni dah kurang kita nampak. So bila tak nampak, adalah perkara-perkara yang akan berlaku. Contohnya siling kotor, bersawang ni pun kita dah tak take note kan. So pastikan perkara-perkara ni perlu di take note semulalah. Maksudnya supaya once you masuk pejabat tu, you tengok lagi, perlu semak, perlu check semua kita keadaan, office okey, toilet okey, zon yang dipertanggungjawabkan okey. Sebab kan kita pun tak selalu ada di pejabat kan. So kena take note sebenarnya ni lah. Alright, kesal tampalan, macam saya cakap tadi, kesal ni. Satu lagi ni, kalau kita tergantung-gantung ni, kadang-kadang dulu kita hari raya ke hari apa kita suka tampal-tampal kan, hari kemerdekaan lah, kita gantung and everything tu. So maksudnya benda tu seasonal. Benda yang you hias your office yang seasonal macam tu, please make sure janganlah hari raya punya hiasan tu sepanjang tahun hari raya. Kita nak macam tu. So maksudnya selepas hari raya tu sebulan tu, please take down all the
you punya hiasan-hiasan tu lah, dan jangan berlebihan. Macam saya cakap tadi, EXA ni dia punya keyword dia jangan berlebihan. Yang seadanya sahaja. So maksudnya tak adalah macam over kan. Kalau you nak over you boleh hias kat rumahnya sendiri kan. Jangan kat pejabat Allah kemain lagi dengan lemang ketupat apa semua kan. So make sure benda ni dia yang berseasonal ni, sambutan kemerdekaan ke apa ke, pastikan ianya orang kata memenuhi tempoh masa yang telah ditetapkan lah. Janganlah sepanjang tahun kan. Alright, ini pun satu benda yang very common, di mana wire yang tidak kemas, all the cables, please tie your cable. Kita punya komputer pastikan ada dia punya cable tie and everything. Kalau ni ada juga yang ada yang kreatif, dia buat tie sendiri and then dia susun semua ni dalam hose dan sebagainya. Itu adalah kreativiti masing-masing. So ketua zon ataupun staf di departmen berkenaan bertanggungjawab untuk memastikan semuanya peralatan elektrikal ni diselenggara ataupun dengan baiklah, okey, supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Kan ada yang tak ingini, selain daripada takut kegiatan elektrik kan ada yang tersadung pula kan dengan wire-wire yang berselirat ni. Okay, and then pastikan all the wire ni kan, kalau you perasan bila kita berhadapan dengan customer, for those yang frontliners yang berhadapan dengan customer counter services and everything, please make sure you punya komputer tu, you punya wire tu tidaklah menghadap kepada pengguna, customer. Please menghadap ke tempat lain, maksudnya ke belakang, yang you saja yang nampak je lah. Janganlah you bagi tengok customer semua wire you yang berselirat tu kan. So this is not a good example. So make sure ianya kemas lah. Alright. Inilah contoh yang baik lah, macam saya cakap tadi kan. Dia dah ada, dia labelkan semua dia punya kunci, kemas, and then dia ada label kat sini. Senang lah saya nak cari, contohnya saya nak cari kunci bilik saya. Oh, nombor 3. So saya pergi 3. Oh, ini kunci saya. Senang kan? Pastikan kunci di tempat masing-masing you all ada buat dia punya, buatlah sedikit notice narai kunci. Nombor 1 apa, nombor 2 apa, ikut level ke, ikut function ke, ikut ruang ke, boleh buat, okay? Alright, masih cakap tadi, ni ada notice penjimatan penggunaan elektrik. Ini adalah macam value add lah kepada yang kita letak switch ni untuk apa tu. Alright, ni biasalah ni contoh tadi. Okay, lokasi penempatan surat yang keluar adalah tidak sesuai. Macam tu je. Macam dia buat satu dekat dinding, letak je surat tu dulu. Kalau terjatuh surat tu lah, surat penting, dah tak ada dah surat tu. So make sure kalau ada pigeonhole, please ada pigeonhole yang masing-masing, surat keluar, surat masuk ada di tempat yang sesuai. Dan maksudnya ini sangat easy access sangat ni. Maksudnya ialah surat kan ada yang maksudnya yang sulit dan sebagainya, tak boleh buat macam ni lah. So kena ada dia punya tempat, dia punya storage dia. Alright, so ni contoh ada satu perpustakaan sains dan teknologi ni, dia ada ruang santai. Sebenarnya ruang-ruang macam ni boleh diadakan di tempat masing-masing. Tak semestinya kalau kita macam office kita ni office saja, adalah ruang untuk santai, untuk staff santai-santai sekejap, kita relax sekejap. So kat sini asyik ada gitar lagi dekat ni kan. So maksudnya tak adalah kita nak minta kita letak gitar ni maksudnya kat library ni buat konsert ke, tak ada. So maksudnya ni adalah ruang santai dan kita kena faham fungsi ruang santai di tempat masing-masing tu untuk apa. Jangan salah guna ruang santai yang disediakan. Kat situ kan nak tempat membawang lah pula, tak adalah. So maksudnya pastikan ruang tu adalah digunakan sebagainya dan maksudnya dan kelihatan kemas, tidak berselerak dan sebagainya lah. Ini adalah contoh yang baik lah. Okay, ruang kerja, laci, meja yang kemas. Ini ni, siapa meja dia macam ni? Maksudnya laci pertama ni adalah untuk ruangan alat tulis.
So kalau tengok dekat sini ruangan alat tulis ni kan kemas sangat, okay. Dia punya stapler semua dikemas, okay. Alright, ni ada inisiatif dia sendiri. Dia buat satu stand untuk disimpan dia punya ni, and then ada surat keluar masuk dekat sini. This is a good example lah. Alright, macam saya cakap tadi, notice kalau you nak tampal, please kalau you gunakan kertas biasa, please eliminate lah, so that dia tak adalah tiba-tiba macam tadi kan, contoh dalam toilet tadi kan, dia print saja kertas kosong dah, tampal je, tak boleh. So maksudnya kena eliminate lah, so that dia kalis air kan, dan dia tahan lama, so that boleh kata dia kita notice nampak kemas lah, okay. And then kalau contoh nak buat nama pun boleh. Contohnya you di dalam bilik ni, so nak buat tanda nama ke pun boleh, tak ada masalah. Standardkan satu office. Saya ada example tu, saya tunjukkan dia orang standard satu office ya. Okay, plan lantai, tata cara penggunaan. Macam saya cakap tadi, mesti kena ada. Okay, ni ada contoh lah. Ni contoh yang tak baik lah. Okay. Contohnya dia ada separator lagi. Separator ni tak semestinya beli, buat dengan cardboard pun boleh teman. Dibuat dengan cardboard. Rajin dia kan. Alright. So pantry yang kemas. Pantry ni adalah tempat yang ialah selalunya ramai orang pergi kan. So maksudnya adalah tanggungjawab masing-masing untuk menjaga kebersihan, kekemasan di pantry masing-masing. So this is a good example. Okay. Alright, satu lagi ini yang saya percaya benda ni sangat popular di tempat masing-masing juga, sebab once kita dah ada di meja tu kita bagi tahu yang ini meja siapa, siapa orangnya, fungsi dia apa, lepas tu dia ada carta pergerakan individu, dia ada kat office ke tidak, tengah cuti sakit ke apa ke, kursus ke, boleh mention kat sini, so that jika anda tidak berada di tempat masing-masing, so that the people around akan tahu apa sebenarnya, pergi meeting ke kan, pergi toilet ke, pergi solat ke apa ke, dan orang akan tahulah. This is the value add lah. Okay, macam saya cakap tadi, untuk EXA, contoh untuk level tu, contoh level tu diletakkan orang yang bertanggungjawab. Contoh saya kan, saya untuk level saya, zone saya kena jaga pantry. Saya letak ni kat pantry. So under pantry, saya. Macam tu lah. Okay. Ini contoh yang tak baik lah. Store ni, nama store tapi maksudnya store dengan kemas. Disimpan semua barang-barang di dalam store dengan kemas. Tak nak macam ni. Kalau dah macam ni, macam mana saya nak pergi ambil dokumen kat sini ke, saya nak cari barang kat sini ke, dah penuh dengan ni kan. Ni macam mana cerita saya nak pergi akses dokumen kat sini ni. So maksudnya kalaupun dia store perlu dikemas. Okay, senang untuk kita ambil barang ataupun nak cari apa-apa lah. Alright. And then kalau anda di tempat anda tu ada mesin photostat ke, mesin untuk scanner ke, so pastikan ada tata cara penggunaan, so that semua staff di tempat berkenaan dapat pakai mesin tersebut dengan lebih baik lah. Tak adalah macam mana nak guna ni, nak cari siapa ni, siapa yang pandai guna ni, maksud tu kan. So bila ada tata cara penggunaan tu lebih memudahkan, tak adalah macam contohlah ada seorang tu dia pandai guna kan, asyik dia je orang suruh dia tolong scan sekejap, tak ada macam tu. So once ada tata cara, cakap please refer to tata cara yang telah disediakan. Okay, alright, ni pun sama, tiba fire extinguisher kat situ kan, tidak sesuai lah. Alright, jika di tempat masing-masing ada cubicle tu kan, janganlah nak buat nak buat origami pula kat situ kan. Ini tahu, ikut suka dia nak buat divider macam tu. So tak boleh. So kena buat dengan kemas. Okay? Jangan nak buat macam ni, contoh tak baik lah. Alright. Ni pun sama tadi. Okay. Satu lagi saya nak tunjukkan, ada satu lagi.
Okey ke semua orang? Okey. Okey. Sikit lagi ya. Boleh Puan. Boleh ya? Okey, alright. Saya nak tunjukkan. Okey. Okey, ini adalah contoh satu lagi masa kita buat audit yang kedua. Audit yang kedua sama juga, dia punya komponen sama. Saya terus kepada penemuan lah. Okey. Bila kita buat penemuan kali kedua, okey, tengok markah dia. Sedih kan tengok markah dia kan? Tapi this is a true story. This is an example for you untuk kita tambah baik pelaksanaan Excel di tempat kita ni. Okay, alright. So kita tunjuk yang terbaik dulu lah. Ini zone Jasper ni adalah ruang terbaik Excel lah. So maksudnya tengok ni dia ada inisiatif, dia ada kan Excel, tengok ni bilik staff dia sangat kemas. Okay, so dia ada notifikasi kat sini, cuti rehat ke, cuti kecemasan ke apa ke, maksudnya keberadaan staff kita boleh identify. Okay, alright, contoh yang baik tadi lah. Surau, kemas, telekung tu diletakkan, digantung dan sebagainya. Record inventory store yang mudah untuk capaian, kan? Ini selalunya di bahagian pentadbiran lah. So maksudnya pastikan semuanya telah disusun dengan kemas. Okay? Log peminjaman kunci dikemas kini, pemadam api dalam keadaan baik. Macam saya cakap tadi lah, pemadam api sepatutnya di tempat yang sepatutnya. Dan satu lagi yang penemuan yang kita jumpa adalah you need to check the fire extinguisher punya due date dia. Dia bukan like forever berpuluh tahun ada kat situ. Maksudnya dia pun ada due date dia. Dia ada tempoh, dia tarikh luput dia. So kena make sure, kena pastikan jika ianya telah melebihi tarikh luput tu, maklumkan pada facility so that dia akan membuat dia tukarlah kepada yang baru. Kan nanti yang lama kan nak berlaku kecemasan, nak buka-buka tengok tak boleh dah expired kan, tak boleh macam tu lah. Alright, ni contoh alatan yang dikemas lah dalam laci. So once you use the divider, I think saya rasa memang dia lebih kemas lah. Okay. And then seterusnya, kalau ada barang peribadi, boleh diletak di dalam laci yang tulis peribadi. Okay, kalau kat sini, atas ni dia rasmi ataupun alat tulis lah. Macam bawah ni, dua laci ke bawah boleh letak barang rasmi lah. Okay, tengok sini, first aid tak diselenggara dengan baik. Saya pun tak tahulah bila tahun punya first aid ni kan. So bila we find out that, we change. So maksudnya kena tukar pada first aid yang baru. Okay. Basic photostat macam cakap saya tadi kan. Kalau tengok ni kan, entah apa nak picit-picit je kan, macam nak tekan kalau ada yang digital. Saya pun dulu masa diorang tak letak notifikasi notice tu, saya pun tak tahu nak guna macam mana kan, sebab dia very electronical punya terms yang digunakan. So it's not that easy for me kan to understand apa benda yang saya nak kena buat untuk like photostat one thing kan. So once dia letak tata cara, sekarang dah pandai. Kan. So biasa saya kata tadi, bekas side tape, almari berhabuk, apa semua ni, ya Allah ni apa kan. So maksudnya kita tak nak macam ni. So susunan bahan walaupun ianya berada di store, you need to organize your stock. Pastikan ini kalau mampu ni memang kena dah ni. Kalau audit mampu ni mana kena dah. So maksudnya walaupun ianya berada di store, perlu diselenggara dengan baik lah, perlu disimpan dengan baik. And then kita dapat identify apa benda di dalam. Kalau dapat buat senaraikan di pintu masuk ke di bahagian tepi store tu, apa sebenarnya barang-barang yang dalam ni. Kerusi ada 3, tulis 3. Kotak dokumen contoh lah ada 10. Macam tu senang, it's very easy lah untuk you tahu apa dalam store. Ni macam-macam lah. Macam-macam. Jangan you nak buat
Mentang-mentang lah kan ada baju tu, ada baju ni, agaknya dari rumah tu pakai baju apa agaknya, pakai biasa, pasal datang office macam okay pilih pakai baju apa. Dah dia buat almari pula dekat tempat kerja dia kan. So kita tak nak macam tu lah. So kena pastikan baju-baju ni tidak disimpan macam ni lah. Janganlah buat almari dalam ni pula kan. Alright. So macam ni je ni. Semua yang tidak kemas. Perasan tak selalunya bawah tangga. Bawah tangga tu kalau kita nak jadikan store, pastikan ianya terkemas lah. Di bawah store tu bukanlah macam ni kan. Alright, ni contoh lah. Ni contoh yang tak ni. Ni store cleaner kan. So maksudnya kena pastikan kemas. Alright. Satu lagi macam peti ais ke apa ke, pastikan ianya disuci. Sebab tu saya suka tadi kalau buat pembahagian zone, contohnya saya dipertanggungjawabkan untuk jaga pantry. So saya pastikan all the staff mengikut peraturan, lepas makan basuh pinggan, apa sahaja diletak dalam peti ais tu dicuci. Jangan lupa letak makanan dalam tu, jangan lupa ambil lah. This kind of things yang perlu take note oleh semua orang lah. Okay. Lampu malap ni dalam lift. Lampu dia malap sangat kan. Dalam lift sepatutnya lampu yang terang lah, so that jika berlaku kecemasan tak adalah orang kata ni kan mengganggu. Alright. Ini adalah contoh-contoh yang tidak baik lah sebenarnya. Tapi just saya share juga dengan semua orang so that semua orang boleh tahulah. Okay, macam tadi ni please label the laci. Macam saya cakap tadi, alat tulis rasmi peribadi. So kita tahulah atas ni alat tulis rasmi ke ni, tapi kalau peribadi, anything yang kita label peribadi, auditor takkan buka. Dah nama peribadi, apa kita letak dalam tu is up to us lah. So maksudnya auditor tidak akan membuka laci yang kita dah label peribadi. Okay. Okay, inovasi. Ini inovasi yang dibuatlah untuk membantu mempercepatkan proses kerja. Macam dekat library kita ada banyak troli, kita ada banyak buku kan, kita proses buku. So bila ada banyak troli, kita macam mana kita identify buku tu dah siap ke. So kita ada inovasi seperti ni supaya kita tahu ini buku ni belum siap lagi, ini buku dah siap dah, buku ni dah nak kena naik atas maksudnya diletakkan di rak lah, dan kita dapat identify semua tu dan dia disusun mengikut zon-zon ni sendiri. Macam ni zon bahan hari telak, ini zon bahan baru dan sebagainya. So ini inisiatif zon berkenaan untuk memastikan proses kerja dapat dijalankan dengan lebih baik. Sama juga di tempat perempuan, jika ada proses kerja yang macam from 1, 2, 3, 4, so make sure the staff know the flow lah. Maksud saya ni flow. Bila kita tahu flow tu dapat dilaksanakan baik dengan lebih cepat lah nanti kerja kita siap kan. Alright. Ni macam debu barabuk ni biasalah. Ini ada contoh yang kita find out. Ini macam jangan satu lagi, kalau kita nak nak letak makanan tempat kita pastikan jangan buat satu pantry kat belakang kita pula. Dah semua orang ada pantry masing-masing pula. So if you want to wujudkan satu pantry, contohnya tempat makanan di bahagian masing-masing, please make sure ada satu bahagian saja, satu section. Mungkin nak letak biskut ke apa benda kat situ boleh, tapi one side only lah. Maksudnya bukanlah like semua orang lah macam saya Puan Ayu ada belakang ni ada pantry kecil sendiri, tak boleh macam tu. Okay, so macam ni habuk lah. Okay, alright. So this is a very good example. Dekat ada masuk, in progress, keluar. Okay, dia punya komputer dia guna kabel tie ni, kemas kan? Kemas sikit lah kan. Alright, so ni dia alat tulis disimpan dengan kemas dan teratur. Okay. Dia punya kabel dia guna ni. Kalau dia ada baju ni maksudnya dia kemas lah. Ni ada contoh yang baik lah. Contoh yang tak baik ni ini yang selalu kita jumpa ni, yang pelekat-pelekat ni. Sebab yang pelekat ni kalau auditor ni memang dia ambil berat pasal benda ni. Okay, this is example lah penemuan yang kita ada di contoh. Okay, macam ini adalah pintu utama
masuk di Perpustakaan Tun Abdul Razak 1 UiTM Shah Alam ni. Okay, kalau you tengok kat sini, masuk je you akan nampak all the barriers ni. So barrier ni memang kena pastikan kena ada dia punya stand ni untuk notice bagi tahu student kalau nak masuk kena ada apa? Kena ada kad pelajar ataupun kad staff. So when you touch the kad dekat ada kita punya ni access kat sini, then only you boleh masuk. Macam itulah. So ni contoh apa lagi? Berhabuk-berhabuk ni biasalah. Right? This one you boleh relate dengan apa di tempat you. Then only you boleh tambah baik. Sebelum you buat audit, please tambah baik, then only kita buat audit. Saya memang encourage untuk buat lebih daripada sekali audit lah. So that selalunya bila sekali tu kita baru nak identify apa yang kata kelemahan di tempat kita. Then only kali kedua dah tambah baik, sampai kali ketiga, keempat, then only kita bersedia untuk di audit oleh mampu. Ini contohlah. Ni zone Jasper, macam ni kat Britania contoh yang baik lah. Bilik pegawai pun kemas, ruang kerja kemas. Okey, ruang menunggu pun kemas. Okey, so susunan laci, seragam, okey, dan kemas dia. Dekat zone ni dia semua seragam. Dia buat satu label, you boleh buat inisiatif di tempat masing-masing. Pastikan label tu kemas, seragam dengan semua orang. Okey, store dikemas gini, teratur. Tengok ni kan. Koridor pun kemas kan. Nampak koridor ni tak ada benda-benda yang tak sepatutnya. Okey. Semua notis, pelan kecemasan, pelan lantai, borang maklum malas disediakan. Okey. Pusat IT pun kemas. Macam itulah yang kita nak kita nak tengok lah. Alright. So itu adalah contoh-contoh yang saya boleh share dengan sebentar ya. Okay, satu lagi. Setakat ni okey ke? Ada soalan tak? You have any questions? Okay. So should first aid kit be locked all the time or should be unlocked and available? Okay, actually for first aid practice kalau di PITA kita dapati semua kita punya first aid tu ada kunci. Tetapi when it comes to bila ianya dikunci dan disimpan, should be kunci tu jika disimpan di bahagian berkenaan. You have that access to the key in your department, the nearest, the closest to that area. Okay, so that supaya ianya tidak ada juga yang tanya kenapa, why you want to lock the first aid, nanti kalau berlaku kecemasan how to access to all those medication and everything. So sebenarnya kita adalah meletakkan kunci tu adalah untuk memastikan ianya tidak salah guna pakai oleh staf di bahagian berkenaan. So maksudnya kita nak pastikan yang ianya diguna pada masa dan keadaan yang sesuai. Maksudnya bila dia memerlukan, then only dia boleh akses kepada all the medication and all the equipments di dalam first aid. So my advice actually kalau it's up to you actually, tapi advice saya di apa yang kita di practice di PITA, we have that keys and then we keep it in our department so that everybody can access to that key. Cumanya that key diletakkan di satu tempat lah, so that everybody boleh access pada key tu. Cumanya saya tak nak like open it like tak ada key so that nanti semua orang nanti kita nak salah guna. But it's up to your department or you punya initiative you. But the most important thing is to make sure all the medications and the equipments and everything in your first aid
perlulah diselenggara dengan baik. Pastikan all the medication dia ada the due date, dia punya tarikh luput. This is what yang kita dapati bila kita buat audit di PITA. Kebanyakan all the first aid adalah dah orang kata dah expired. Dah expired. All the bandage like dah yellowish dan everything, is not that suitable. I pun tak tahu dia punya hygiene, and then adakah all the bandage tu kita kena sanitize dulu and everything. So that kind of things that you need to be consider when having your first aid at your department. Alright. So ada lagi tak question? Ada sikit lagi saya nak share, sebentar ya. Alright, so ada sikit lagi. So once we need to, when we want to menjalankan EXA ni, of course kita kena faham sekarang with the new norm. Alright, so apa yang kita perlu buat? So jika ianya berlalutan untuk beberapa tahun ni, so maksudnya kita on and off office kan. So macam mana kita nak laksanakan EXA di norma baharu ni? So you need to sit down with all the jawatankuasa and then kena fikirkan on how to walaupun you tidak berada di pejabat pada setiap hari, tapi apa yang kita lakukan di PITA adalah kita mengambil inisiatif untuk menjaga workstation masing-masing dahulu, then only you can go for other other places lah. So once you have the zone and you have the ketua zone, so ketua zone adalah bertanggungjawab untuk memastikan ruangan yang telah dipertanggungjawabkan untuk you kenal pasti apa yang boleh you lakukan. Kalau macam di library, di level, contoh di level 3 ni, level 3 ni di bawah satu zone. So zone berhadapan dengan ruang pejabat saya, kita ada ruang untuk pelajar. So kita nak pastikan ruang untuk pelajar tu adakah ianya mengikut SOP, adakah ianya diselenggara dengan baik, kita pastikan tak ada habuk. Every day kita ada sanitize. So maksudnya SOP dan perlu dipatuhi lah. So macam di PITA sendiri kita sanitize 2 kali sehari. Lepas tu and then ruangan semualah, ruangan utama and everything kita sanitize and make sure dia sanitize lah. And then kita kena pastikan walaupun kita berada di satu, disebabkan contohlah kita berada di pejabat dalam 5 orang tu, still we have to wear our mask and everything. So pelaksanaan EXA norma baharu ni kita jangan terpaksa perlu fikirkan apa lagi cara untuk kita laksanakan walaupun kita tidak dapat bersama dengan semua orang. Okay. And then saya cakap tadi, once we tengok semua part berkenaan and then only kita can try for the melaksanakan audit. It's okay. The first audit, second audit memang sangat selalunya akan the result is sangat teruk lah. Tapi terpulang kepada ini yang berlaku di PITA lah. Mungkin tak berlaku di fakulti perubatan kan. So pelaksanaan audit dalam tu sangat penting. Banyak kali pun tak apa. Once sampai you puas hati, then only you can try for pensijilan EXA. So for now, PITA pun sedang cuba untuk memastikan, kita orang pun nak macam orang kata mencuba semula so that we gonna have our first audit in 2021. Okay, so kita nak tengok macam mana pelaksanaan EXA tu dijalankan di PITA kan, walaupun dalam keadaan pandemik ni. So how benda tu efek kepada pelaksanaan tu sendiri. Okay, right, kalau ni contoh lah, ni contoh kita punya ni hari tu. Okay, alright, so I think that's all that I want to share with all of you. Okay, alright, ni sikit lagi. Selalunya bila kita ni kita kena mengeluarkan satu buku buku panduan lah sebenarnya, tapi the PITA pun is not that complete yet, but we try to complete it like
as soon as possible so that ianya boleh diguna pakai. So selalunya all the cadangan VC kita dah ada semualah. Kita dah ada kita punya logo EXA, you all kena buat ni lah. Cadangan kepada pengurusan dahulu, lepas cadangan pada pengurusan kita ada kertas kerja audit pun kita kena buat. Lepas tu ada kertas kerja untuk taklimat kesedaran macam ni kan, taklimat kesedaran, and then kita ada kertas kerja. This is apa yang kita dah buat lah. Kertas kerja untuk pensijilan. Lepas kita ni kita nak go for pensijilan, kita ada kertas kerja lah. Alright. This one I can share with the pengurusi after this. Alright. Kalau nak share lah. Okay, what else?